Assalamualaikum, selamat malam. Bersua lagi menerusi inklusif sekali lagi bersama-sama saya Wan Syahrina di saluran TV 1 RTM. Dan hari ini kita akan bercakap lebih lanjut tentang isu perpaduan, dan saya kira ini antara perkara yang menjadi perhatian ramai sebenarnya ingin tahu tentang ini. Kita ada orang yang mungkin boleh menjawab banyak perkara berkenaan dengan perpaduan. Menteri Perpaduan Negara Yang Berhormat Datuk Halimah binti Muhammad Sadiq bersama-sama kita di Inklusif. Apa khabar, Datuk? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih, Syahrina. Terima kasih juga kerana bersama-sama kami. Baik, saya ingin mulakan dengan ini. Sejak 1980, portfolio perpaduan ini dimasukkan dalam kementerian-kementerian lain juga. Tapi bila 2020, kita melihat ia menjadi satu kementerian penuh semula. Kita ingin tahu tentang keperluan ini berlaku begitu, dan Datuk sendiri yang diberikan tanggungjawab menerajui portfolio ini. Tanggungjawab, responsibiliti Datuk yang besar untuk membawa Kementerian Perpaduan dan aspek perpaduan nasional itu sendiri. Fokus Datuk untuk tahun 2020 hingga ke sekarang. Saya terlebih dahulu mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak RTM di bawah program inklusif, dan ini kali kedua kita datang untuk kita lebih menjelaskan apa fungsi dan sebagainya, seperti mana soalan yang dibangkitkan oleh Syahrina. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Syahrina dan juga kepada RTM. Seperti mana yang kita ketahui sebelum ni, seperti yang jelaskan oleh Syahrina tadi, bila kita sebut perpaduan negara, sebelum ini diletakkan bersama-sama dalam kementerian yang ada juga tanggungjawab ke atas perkara-perkara lain. Contoh dulu bila diletakkan Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat dan sebagainya. Dan walaupun diletakkan atas nama Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat, kadang-kadang perkataan perpaduan itu tidak diletakkan sebagai jelas atas nama portfolio, kerana ada tanggungjawab dan peranan lain yang perlu dilaksanakan oleh pihak kementerian yang tersebut pada waktu itu. Dan alhamdulillah pada tahun 2020 pada 10 Mac yang lalu, saya telah pun mengangkat sumpah sebagai Menteri Kementerian Perpaduan Negara. Satu portfolio baru yang diletakkan khusus tentang perpaduan negara dan integrasi nasional diletakkan di bawah satu kementerian baru. Maknanya khusus untuk perkara yang berkaitan dengan urusan soal mempromosikan program-program perpaduan dan urusan soal yang berkaitan dengan integrasi nasional. Jadi maka kerana itu bila diwujudkan Kementerian Perpaduan Negara bermula pada tahun 2020, saya ingat lagi pada 10 Mac 2020. Jadi perkara pertama yang telah dilakukan oleh kami di peringkat kementerian, kerana pada waktu itu belum ada lagi dasar perpaduan negara, plan tindakan perpaduan negara ataupun blueprint perpaduan negara, tidak ada. Dia lebih kepada pelaksanaan program-program yang berkaitan dengan perpaduan integrasi nasional yang pada waktu itu dilaksanakan oleh Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional, ataupun kalau kita sebut singkatan dia Japanin. Japanin di peringkat HQ, Japanin di peringkat negeri-negeri, dan kemudian pejabat perpaduan daerah di daerah-daerah. Jadi secara khusus dasar perpaduan negara dan plan tindakan atau blueprint perpaduan negara itu belum ada lagi. Ini belum lagi kita cerita pasal plan-plan yang lain. Jadi maka kerana itu pada tahun 2020 itu tanggungjawab pertama yang perlu kita laksanakan ialah bangunkan dasar. Apa sebenarnya misi dan visi yang mahu dilakukan oleh pihak kementerian? Apa objektifnya? Apakah perancangan sepanjang tempoh itu yang perlu dilaksanakan? Bagaimana kita susun, kita letakkan secara kemas dan teratur dari segi pelaksanaan. Walaupun kita tahu bila kita membicarakan soal perpaduan ini, dia lebih kepada pendekatan program, mendekati rakyat, komuniti, memahami isu dan masalah, dan cuba meletakkan kumpulan-kumpulan ataupun medium-medium yang ada, platform yang disediakan yang boleh merapatkan hubungan di antara kaum dengan agama-agama di bawah sifat toleransi dan sebagainya. Tetapi plan khusus itu perlu dibangunkan.
Jadi maka kan itu kita telah pun melaksanakan pembangunan Pelan Dasar Perpaduan Negara. Saya bawa ni Sharina. Ini dia. Ini adalah buku pertama yang kita bangunkan. Ini dokumen yang sangat penting bagi kita di peringkat kementerian. Dan ini kita bangunkan berdasarkan kepada perpaduan dalam kepelbagaian pada waktu itu. Jadi bila ini telah dibangunkan dan kita bukan sahaja kita mahu mewujudkan mengenal pasti visi misi yang berkaitan dengan soal perpaduan negara, agenda perpaduan nasional, tetapi juga kita telah pun mengenal pasti apakah isu-isu cabaran-cabaran yang terdapat dalam usaha untuk kita mempromosi untuk memantapkan lagi perpaduan. Kerana kita tahu Malaysia masyarakat majmuk, Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum dan Malaysia bukan saja terdiri daripada rakyat yang pelbagai kaum, juga pelbagai agama, pelbagai adat, resam, budaya dan sebagainya. Jadi dalam pelan ini kita kena pasti isu dan cabaran, dan dalam isu dan cabaran ini kita telah letakkan contoh 10 defisit sosial. Maknanya ini perkara-perkara yang berlega dalam masyarakat yang kalau tidak diuruskan dengan baik boleh mencetuskan ketidaksepaduan di antara masyarakat, di antara agama, di antara kaum. Contoh ethnicity, contoh agama, contoh kelas-kelas sosial, contoh pendidikan, gender dan sebagainya. Jadi bila ini telah pun diletakkan, maka dasar perpaduan negara ini menjadi pegangan utama dalam apa pun perancangan yang hendak dilaksanakan oleh pihak kementerian. Okey. Ini sangat menarik, Datuk. Kerana saya kira masa yang ada selepas 2020 itu diperuntukkan untuk membina dasar-dasar dan juga tapak untuk kementerian bergerak lebih lanjut. Tapi kita berdua datang mungkin dari generasi yang berbeza, Datuk. Sekarang mereka datang dengan cabaran-cabaran yang kita tidak pernah terjangka satu masa dulu. Dalam penyenaraian defisit sosial itu, di mana letak duduknya mungkin bahaya dan ancaman yang dibawa oleh media sosial, oleh internet terhadap perpaduan di negara kita? Dia antara defisit sosial yang saya sebutkan tadi, Rina, antaranya yang ke-10 ialah media. Kalau kita lihat di sini penyalahgunaan, pengawalan informasi dan sebagainya, dia berkaitan. Jadi maka kan itu kita letakkan media ini dalam kerangka defisit sosial yang sepatutnya kita faham dan kita letakkan dalam konteks yang tepat, walaupun bila tidak diuruskan dengan baik, perpaduan dalam konteks yang tidak tepat dia akan mengakibatkan banyak perkara-perkara yang boleh menjejaskan kesepaduan dalam masyarakat. Contoh media sosial. Kalau contoh di kawasan saya lah, kawasan Kota Tinggi, ramai rakyat pengundi saya terdiri daripada nelayan, pekebun kecil, penuka felda. Jadi dia berbeza daripada masyarakat yang duduk dalam kawasan bandar. Itu ialah dalam kawasan pekan kecil, daerah Kota Tinggi, bandar Kota Tinggi. Dia berbeza daripada bandar Johor Bahru, berbeza daripada rakyat yang duduk dalam Kuala Lumpur, bandar-bandar besar yang lebih terbuka kepada maklumat yang mungkin lebih banyak, yang perlukan tanggungjawab, keseimbangan, pemahaman terhadap isu yang dilontarkan dalam media-media sosial yang mungkin menjadi propaganda kepada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, yang mahu menjejaskan perpaduan masyarakat setempat yang ada. Contoh, kalau isu kecil saja boleh dijadikan sebagai viral, dan akhirnya isu kecil yang jadi viral kadang-kadang bukannya berita yang benar, tetapi kalau di kalangan kita rakyat Malaysia yang tidak mahu ataupun tidak mengambil berat tentang soal sama ada kita dapatkan fakta, sama ada apa yang diviralkan itu adalah berita
benar ataupun tidak benar, tetapi kita ambil secara bulat-bulat dan kita kata inilah yang sedang berlaku dalam masyarakat kita. Kerajaan jadi kerajaan yang tidak bertanggungjawab, jadi rakyat dibiarkan begitu saja dalam keadaan yang tidak sejahtera, menghadapi banyak sangat masalah seperti yang sedang diviralkan dalam media sosial. Dan kalau saya biasa jawab soalan ni di Parlimen, kerana ada di antara ahli-ahli Parlimen bertanya, ada yang menggunakan media sosial ini untuk menjadi satu punca penyebaran maklumat yang tidak tepat, yang mahu menjejaskan perpaduan di antara masyarakat, terutama antara kaum dan agama. Jadi apakah tindakan yang dilakukan oleh pihak kementerian? Adakah pihak kementerian berhajat untuk mewujudkan undang-undang baru dalam pada untuk kita menyekat perkara-perkara yang tidak sihat ini daripada berlaku? Dia sebenarnya, Rina, banyak undang-undang telah pun diletakkan, banyak akta yang telah pun diletakkan yang berkaitan dengan penyalahgunaan media sosial, yang menyalahgunakan media sosial untuk menjadi pusat ataupun alat propaganda yang nak menyesatkan pemikiran rakyat yang berkaitan dengan apa yang sedang berlaku ini tidak sihat, tidak baik kepada rakyat. Mana kerajaan tak bertanggungjawab, masyarakat tidak peduli akan komunitinya dan sebagainya. Jadi saya harap bila ada peruntukan akta undang-undang ini, kita sebagai pengguna, sebagai pembaca kepada media sosial, kita kena bijaklah. Jangan apa yang dipamerkan dalam media sosial itu kita terima secara bulat-bulat, yang sebenarnya ada yang ada niat yang baik, ada yang ada niat yang tidak bertanggungjawab. Okey. Isunya, Datuk, kalau boleh saya kaitkan kelahiran Kementerian Datuk lahir bersekali dengan COVID-19 dan kita tahu COVID ini memberi tekanan yang hebat kepada rakyat dari segi ekonomi dan dalam pelbagai hal lagi. Dan kerana itu rakyat punya banyak luahan. Mereka ingin meluahkan, tapi ada setengah-setengah pendapat yang merasakan seolah-olah kerajaan tidak mendengar luahan mereka. Jadi kerana itu mungkin di media sosial dan banyak tempat mereka mula menegur secara terbuka dan mungkin sedikit harsh. Ada berlaku character assassination, ada yang merasakan bahawa kerajaan tidak berjaya. Mereka mahukan perhatian. Jadi perkara-perkara ini yang mencabar perpaduan yang Datuk sedang perjuangkan. Bagaimana Kementerian Datuk ingin menangani isu ini? Dia betul lah, waktu COVID-19 ni kita berhadapan dengan banyak cabaran. Bukan saja dengan soal ekonomi negara, masa depan, kesejahteraan rakyat, soal kesihatan, kesihatan rakyat yang terjejas. Banyak perkara yang berlaku yang telah merubah apa yang telah ada sebelum ini kepada sesuatu yang menuntut kepada kehidupan baru yang perlu dilakukan. Jadi mungkin ada di antara masyarakat kita, rakyat kita yang rasa seolah-olah mereka diketesampingkan, mereka dibiarkan, dipinggirkan. Ini soal keluarga awak uruskanlah sendiri. Mungkin ada yang tidak sampai kepada peringkat pengurusan kerajaan daripada atas ke bawah. Contoh, kalau di kampung atau di mana-manalah, di daerah yang mana pun, dia dah ada struktur kerajaan itu bukan saja berada di atas Perdana Menteri dengan kabinetnya, dengan menteri-menteri yang diberikan tugasan, tapi struktur urusan pentadbiran kerajaan tu daripada atas dia turun sampai ke negeri-negeri, turun kepada daerah-daerah, turun kepada mukim, daripada bawah mukim naik ke daerah negeri, naik ke atas. Maknanya hubungan antara kerajaan dengan rakyat, kepimpinan kerajaan di peringkat negara dengan di peringkat negeri dan daerah sampai ke mukim, sampai ke kampung, urusan pentadbiran kerajaan itu ada wakil-wakilnya, ada orang-orangnya yang telah pun diletakkan, diberikan tanggungjawab. Contoh, kalau di kampung,
Dia banyak yang terkesan kerana COVID-19 ni ialah mereka yang duduk di kawasan bandar. Ada yang telah diberhentikan kerja, hilang punca pendapatan, dah tak mampu nak bayar sewa rumah, dah tak mampu nak sediakan makanan di atas meja untuk keluarga dan anak-anak. Jadi akhirnya bila itu berlaku, mereka rakyat kita ni pada waktu yang terjejas ni, mereka rasa seolah-olah tak ada siapa-siapa pun. Tak ada siapa-siapa pun yang ada dekat dengan mereka untuk mengulurkan bantuan ataupun apa-apalah skim bantuan yang disediakan oleh kerajaan untuk menampakkan yang kerajaan memahami kerajaan bersama untuk membantu menguruskan masalah yang sedang dihadapi oleh rakyat dalam pada kita berhadapan dengan COVID-19. Dan mungkin itu tidak sampai. Jadi sedangkan kerajaan menyediakan peruntukan yang cukup banyak untuk bantu rakyat dengan skim-skim bantuannya, dengan pemberian gerannya, dengan pelbagai yang telah pun diturunkan daripada atas hingga ke bawah. Dan saya haraplah struktur kerajaan yang ada di peringkat daerah ini, daerah dengan peranan penghulu, ketua kampung dan sebagainya, dapat dikembangkan. Sekarang apa yang berlaku dalam keadaan yang sepatutnya, tetapi mungkin agaknya pendekatan antara hubungan kerajaan yang menjadi pelaksana yang menentukan segala dasar daripada atas dilaksanakan di peringkat akar umbi ini, mungkin dapat didekatkan lebih. Kerana ada di antara masyarakat, contoh di kampung agaknya, yang jauh ke dalam, mereka pun tak pernah berurusan dengan apa yang telah pun diletakkan dalam bentuk kerajaan pengurusan di peringkat akar umbi. Mungkin agaknya suara ketidakpuasan hati ataupun masalah yang sedang dihadapi itu tidak kesampaian kepada, contoh bila kita membicarakan soal miskin tegar, miskin dan sebagainya. Kita ada fokus group di peringkat daerah yang dipengurusikan oleh pegawai daerah. Dan ada banyak bila dibuat pemilihan saringan tentang siapa yang patut dapat bantuan dan sebagainya, dilakukan di situ. Jadi mungkin agaknya ada senarai-senarai atau ada di antara kelompok ini tertinggal. Jadi mungkin agaknya peranan ketua kampung tu kena luas. Ada ketua kampung dia sangat aktif. Kalau sebut, saya ada kampung dekat kawasan saya tu, ketua kampung tu, kalau kita tanya dia ada berapa rumah dekat kampung ni, Datuk, ada 200 rumah. Dia boleh sebut saya tiap-tiap rumah tu, siapa ketua keluarga kepada rumah itu. Jadi maknanya Rina, tanggungjawab yang diletakkan ke atas kita sebagai wakil kepada kerajaan perlu diserlahkan supaya rakyat nampak, oh ini wakil kerajaan kepada kita. Ini adalah wakil kita yang boleh kita suarakan masalah-masalah yang perlukan tindakan segera. Dan ia harus berlaku di semua peringkat. Ya, dia tidak boleh di peringkat atas saja, tetapi dia perlu daripada bawah. Maknanya di peringkat daerah kita, sebab tu kita ada pegawai daerah, kita ada mesyuarat tindakan daerah, semua wakil-wakil rakyat semua duduk dalam. Kita ada mesyuarat fokus group yang melihat kepada isu miskin tegar, miskin dan sebagainya. Jadi kerangka itu sudah cukup baik, cuma dimantapkan. Memperkasakannya itu cabaran kita bersama. Baik, saya kira selepas ini Datuk juga akan ada beberapa lagi isu lain berkaitan dengan perpaduan akan dibincangkan bersama-sama dengan Syed Munawar. Terima kasih Datuk kerana bersama kami untuk siri ini dalam Inklusif. Terima kasih untuk anda juga yang setia menonton siaran TV1. Saya Wan Syarina, jumpa lagi.